Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini kita masih lagi dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat yang kita kecapi dari dulunya sehinggalah kini, sekalipun ternyata kita ini tergolong di kalangan hamba-hambanya yang tidak terlepas daripada melakukan dosa, yang tidak terlepas daripada melakukan maksiat dan kemungkaran, namun dengan sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala, Allah masih mengekalkan nikmat-nikmat itu ke atas diri kita, walaupun sepatutnya kalau Allah berkehendak untuk ia menarik kembali nikmat itu, maka tiada siapalah yang boleh menghalangnya. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita dengan segala kurniaan nikmat Allah. Mudah-mudahan kita memanfaatkannya ke arah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat itu terus dikecapi oleh kita sehinggalah ke akhir hayat kita nanti, insya-Allah taala. Amin. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Sekali lagi pada malam ni kita dipilih oleh Allah, diberikan lagi kesempatan untuk kita berkongsi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ia dapat menjadi pedoman pada diri kita untuk kita meneruskan sisa-sisa sakit-baki usia yang masih Allah pinjamkan kepada kita ni. Sebagaimana kita sedia maklum, umur umat baginda Nabi Muhammad SAW tidaklah panjang sebagaimana umur umat-umat Nabi yang terdahulu, sebagaimana umat Nabi Adam AS yang ribuan tahun umurnya mereka. Umat-umat Nabi Nuh, Idris dan yang sebelumnya, umur mereka sehingga ratusan tahun umur mereka. Tetapi umat baginda Nabi Muhammad SAW, yakni kita semua, hanyalah baina sittin wa sab'in sana sahaja, iaitu antara 60 ke 70 tahun. Jadi kalau saya sekarang dah 45, makna lebih kurang berbaki lagi dalam 15 tahun. Itu pun kalau panjang umurnya. Kalau yang dah 50, 60, maknanya kita dah pada fasa masa-masa tambahan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan ruang waktu yang ada, dengan umur yang masih tersisa, kita manfaatkan yang sebaik mungkin untuk menambah bekalan kita agar dapat memberatkan timbangan amal kita nanti bila dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, tahniah dan syabas kepada seluruh ahli jamaah yang alhamdulillah sehingga ke saat ini kita masih memenuhi ruang-ruang masjid di masjid kita ni. Mudah-mudahan ia kekal sampai bila-bila agar ia menjadi asbab untuk Allah melindungi kita, ahli masyarakat kita, daripada segala musibah bala bencana yang tidak kita inginkan. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita menyambung perbincangan kita pada pertemuan yang lalu masih pada kaedah untuk kita mengelak daripada mengumpat, menjaga lidah kita. Dan kita masuk pada bab yang dikhususkan berkenaan dengan tuntutan untuk kita berfikir. Tuntutan untuk kita berfikir, menggunakan akal fikiran kita ini supaya kita terselamat daripada musibah, terselamat daripada maksiat dan kemungkaran. Jadi dinyatakan di sini terdapat 5 jenis tuntutan untuk kita berfikir. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan 3 daripadanya. Banyak ayat Quran yang menyeru kita, afala taqilun, afala tatafakkarun. Mengapa kamu tak berfikir? Apa kamu tak
berakal dan sebagainya, itu tuntutan-tuntutan kepada kita. Tapi dalam kerangka untuk kita berfikir ada batasannya. Berfikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sesekali berfikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Kerana hari ini ada golongan yang berdebat, yang berbahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali. Allah dah khabar. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi. Jangan sesekali fikir tentang Allah. Nescaya kita tidak mampu, dan itu akan menyebabkan kita jatuh tergelincir ke arah kekafiran, ke arah kesyirikan. Jadi jangan. Jadi fikir tentang kejadian-kejadian ciptaan-ciptaan Allah agar kita merasai kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah fikir. Fikir nak molek-molek, insya-Allah akan jadi molek. Kalau fikir tak elok, jadi tak elok. Kan ada lagu kita tu, kalau kau fikirkan kau boleh, kau memang boleh melakukan. Begitu. Fikir yang baik-baik, maka baiklah natijahnya. Fikir yang molek-molek, begitulah juga. Sebab ia juga selaras dengan hadis qudsi yang menyatakan bahawa Allah mengatakan, aku sebagaimana yang hamba-Ku fikirkan. Itu hadis qudsi. Aku sebagaimana yang hamba-Ku fikirkan. Jadi sebab itu orang kata bila kita fikir hak baik, kita akan dapat hasil yang baik. Sebab Allah akan, apa yang kita fikir itu seumpama apa yang kita doa. Apa yang kita fikir itu apa yang kita hajat. Jadi kalau kita fikir tak elok manjang, maka dia akan terhasil perkara yang tidak baik. Kalau kita fikir yang baik-baik, insya-Allah baiklah natijahnya. Kita disahkan kena COVID-19 contoh. Dalam kepala kita fikir, matilah aku, mati. Tak ada ubat. Memang matilah jawab. Kan? Memang matilah jawab. Kan? Tapi kalau kita kena COVID, insya-Allah sembuh. Insya-Allah banyak 90% sembuh. Insya-Allah sembuh. Dia yang jadi kritikal ni sebab emosi kita dah tak stabil. Sahkan je positif, kita huru-hara dah. Habis aku ubat tadi ni orang kaya ni, Allah, anak aku bini aku, kan, macam-macam. Jadi begitu. Ia selaras dengan hadis qudsi yang mengatakan, Allah mengatakan bahawa aku sebagaimana yang hamba-Ku fikirkan. Jadi kita fikir yang baik-baik, insya-Allah. Begitu juga dalam keadaan kita hari ini, kita fikirkan yang baik-baik, insya-Allah. Baik, jadi kita dah sentuh 3 pada pertemuan yang lalu berkenaan dengan 5 tuntutan untuk kita berfikir. Sebagaimana jumhur ulama berkata, berfikirlah kamu pada 5 keadaan. Kita dah sentuh dulu fikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita merasakan kebesaran Allah. Kita dah sentuh dulu bagaimana kejadian manusia, kejadian makhluk yang lainnya. Kamu tidak lihat ke bagaimana unta itu diciptakan, kamu tak lihat ke bagaimana gunung ganam itu ditinggikan, dibesarkan, laut dan sebagainya. Allah Akbar. Macam baru-baru ni kita tengok banjir besar, mari mana air, datang mana air, sebanyak itu, habis tenggelam semua kawasan. Ini kita fikir bagaimana besar kuasa Allah Ta'ala. Kita duk jangka tak naik, tak sampai, rupanya habis tenggelam rumah. Kan? Kita duk fikir dulu 10 tahun sekali. Ini tak sampai 10 tahun tuan-tuan. Setahun 2 kali lah. Jangan jadi 2-3 kali sudah. Allahu Akbar. Ni kita fikir ciptaan Allah SWT agar kita merasai kehebatan kekuasaan Allah SWT. Kita fikirkan juga beberapa keajaiban yang orang jumpa ketika mana peristiwa banjir baru-baru ni. Dekat dengan kita sekolah rendah agama At-Taqwa, kan? Al-Quran yang tersimpan di dalam satu box, satu bekas. Buku-buku lain habis, basah, berselut. Tapi Al-Quran sedikit pun tidak terjejas. Kan? Ini kita fikir. Apa sebenarnya yang Allah nak tunjukkan kepada kita? Saya bertemu dengan salah seorang sahabat saya yang turun membantu di orang kata apa, di Ulu Langat. Di Ulu Langat dia menceritakan bagaimana ada sebuah masjid tidak terjejas sedikit pun oleh air banjir yang baru-baru ni.
Seolah-olah air banjir itu bila datangnya masjid, ini masjid contohnya, air itu terbelah dua, bertemu balik di bahagian belakang masjid, lalu menghancurkan habis semua rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Tapi di laluan masjid dia terpecah dua. Ini Allah nak menunjukkan sesuatu kepada kita. Kita fikir, kalau nak ikut logik, sapu habis sekali jalan. Bahkan tuan-tuan, Mahat kami, Mahat An-Nur di Janda Baik menjadi orang kata sebutan di sekalangan penduduk-penduduk Janda Baik. Satu keajaiban berlaku. Bagaimana Mahat kami tidak rosak, tidak terjejas pun dengan banjir. Sedangkan Mahat itu betul-betul dibina daripada tebing-tebing sungai, lereng sungai, yang mana seberang belah sana rumah-rumah kampung sebelah sana di kampung Cempeluh tu tuan-tuan, bermula daripada jambatan di hadapan Mahat, kedudukannya lebih tinggi daripada Mahat. Mahat rendah, Mahat rendah, tempat yang ditemakan Malaysia rendah, tebing belah sana tinggi. Tapi rumah-rumah tebing seberang belah sana air paras pinggang. Mahat tak kena. Allahu Akbar. Allah nak menyatakan sesuatu kepada kita. Kita fikir tengok, bagaimana banjir baru ni berlaku. Jadi kita fikir tentang kejadian Allah SWT. Kalau kita masih tidak mengambil pengajaran, kita bimbang akan didatangkan pula dengan ujian-ujian lainnya yang lebih berat, yang tak mampu untuk kita hadapi. Jadi kita banyaklah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di mukaddimah tadi, saya membacakan Sayyidul Istighfar. Hadis sahih yang mengatakan sesiapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada petang harinya, maka kalau dia meninggal di malam harinya, maka dia akan terselamat daripada azab bakaran api neraka. Kalau dia membaca di sebelah paginya, kalau dia meninggal di sebelah harinya itu, maka dia akan terselamat daripada azab api neraka. Jadi kalaulah istighfar, memohon keampunan kepada Allah itu boleh menyelamatkan kita daripada sebesar-besar azab, yakni azab api neraka, apakah dia tidak mampu untuk menyelamatkan kita dari apa juga musibah yang ada di dunia ni? Ni sebab tu kita kena banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu boleh menyelamatkan daripada azab bakaran api neraka, apalah sangat dengan ujian-ujian yang Allah timpakan kita di dunia ni, yang jauh pasti ianya lebih ringan, lebih kecil daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ayat yang saya baca, itu sebagai langkah untuk menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Kita kena amalkan, sebab kita berada pada zaman fitnah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kita dah nampak sebagaimana yang berlaku telah membenarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhir zaman nanti Islam itu akan kembali seperti asalnya dahulu, yang dalam keadaan terasing. Terasing bagaimana? Bila mana kita nak mengamalkan amalan Islam, nampak seperti tidak ia boleh dilakukan. Nampak janggal. Nampak kita pula hak tak betul, nampak kita pula hak salah, sedangkan kita nak mempertahankan agama Allah SWT. Begitulah hari ini kita dah nampak tuan-tuan, membenarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak beramal dengan agama Islam, dengan sunnah Rasulullah SAW, nampak janggal, nampak asing. Tetapi bila mana kita beramal dengan amalan Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, kita rasa itulah yang sepatutnya kita lakukan, rasa gerah dan bangga. Tapi bila kita nak beramal dengan sunnah Rasulullah SAW, rasa kolot, rasa ketinggalan, rasa lekeh. Ini yang sedang berlaku. Jadi kita beramallah tuan-tuan, dengan apa-apa jua amalan yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW melalui lisan para alim ulama untuk menyelamatkan kita. Kita dah berada di zaman itu sebenarnya. Sebab itu sedikit orang Islam yang beramal dengan amalan Islam yang sebenarnya. Hatta sehingga hari ini tuan-tuan, apa yang kita buat ni pun payah juga kita nak cakap. Kita masih lagi semayang berjarak 2 tahun dah. Cuba sekali buat semayang rapat.
memang jelek orang. Memang jelek orang. Silap-silap dia kena hambat balik. Ini kita kena fikir sama-sama, insya-Allah. Allahu Akbar. Secara jahilnya ia tidaklah sampai kepada suasana darurat. Sehingga suasana darurat yang boleh kita melaksanakan yang sedemikian itu. Tapi ialah kita ni jahil, tak tahu apa kan. Kita turut saja, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Baik. Ini berfikir tentang ciptaan Allah SWT. Dan kita kena fikir mengapa terjadi yang sedemikian. Benar dikatakan bahawa ianya bencana alam, tetapi itu asbab bagi kita manusia. Kerana Allah menciptakan sesuatu ada asbabnya supaya sesuai dengan akal pemikiran manusia. Tetapi di sebalik asbab yang biasa itu ada asbab yang lebih utama. Bila mana kita semakin banyak melakukan maksiat dan kemungkaran, maka itulah menjadi bencana yang Allah turunkan kepada kita. Sebagaimana ayat yang imam kita baca di awal rakaat yang pertama tadi, tuntutan untuk kita menunaikan amanah dengan baik. Tu'addul amanah. Hari ini bila mana amanah tidak dilaksanakan dengan betul, dengan baik, dengan sejujurnya, maka dia akan menjadi musibah. Daripada sebesar-besar amanah sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin masyarakat, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pemimpin kepada organisasi, jabatan dan sebagainya, sejauh mana kita menunaikan amanah tersebut. Ni, begitu juga kita dalam suasana banjir, banyak bantuan-bantuan banjir, sumbangan-sumbangan dan sebagainya, sejauh mana amanah itu dilaksanakan dengan sebaiknya. Kalaulah amanah itu masih diselewengkan, masih lagi kita tidak menyempurnakan dengan sebaik mungkin, maka akan timbul pula musibah yang lainnya. Dalam ayat itu menyatakan, sekiranya kamu berhukum, berhukumlah dengan adil. Berhukum dengan adil. Tak kira siapa pun, sama ada rakyat jelata, ada pun pemimpin, sama adil. Tapi hari ini kita tengok bila mana rakyat jelata golongan marhain yang melakukan sesuatu kesilapan, nak hukumannya ya Allah. Tetapi bila golongan-golongan pemimpin, mereka-mereka yang berstatus bangsawan, kayangan dan sebagainya, hukuman mereka terlepas begitu sahaja. Nih, kita tidak menunaikan amanah dengan sebaik, kita tidak berhukum dengan secara adil. Ayat itu mengatakan innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat akan segala perbuatan kita. Dan ayat berikutnya imam membaca lagi, fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya berlaku pertembungan, percanggahan, keraguan pada sesuatu perkara, kembali kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul. Itu rujukan kita sebagai umat Islam. Kembali kepada Allah dan Rasul. Bukan kita merujuk kepada mereka-mereka yang jauh daripada panduan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita akan terselamat, insya-Allah. Baik, pada yang keduanya, tuntutan untuk kita berfikir pada nikmat Allah, kita dah bicarakan dulu. Dan kita berfikir tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sambung pada minggu ini yang keempat, berfikirlah pada janji Allah SWT tentang balasan yang akan menimbulkan rasa takut melakukan dosa dan kesalahan. Kalau yang ketiga, kita memikirkan balasan kebaikan, balasan pahala bagi setiap kebaikan yang kita buat, maka kita carilah ruang untuk kita melakukan sekecil-kecil perkara kebaikan, tak kisah. Apatah lagi perkara-perkara tersebut terangkum di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini ramai orang memperlekehkan pada sesuatu yang kecil. Pelekehkan. Sedangkan kita dituntut untuk berebut segala peluang pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT. Pada pertemuan yang lepas saya dah sebut tentang kelebihan doa iftitah. Tapi betapa ramai hari ini para imam tidak membaca doa iftitah. Benar ianya sunat, tapi ganjarannya sangat besar di sisi Allah SWT. Sebagai permulaan, pembukaan untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tuntutan untuk makmum sama-sama menyebutkan amin ketika mana imam selesai membaca surah Fatihah, waladdallin.
Sekalipun hukumnya adalah sunat, tapi hadis sahih daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sekiranya amin kamu itu bertepatan dengan aminnya para malaikat, ganjarannya diampunkan segala dosa-dosa kamu yang telah lalu. Tapi hari ini tak ramai hak sungguh nak amin, nak tak nak. Perkara kecil tetapi besar di sisi Allah Ta'ala. Perkara kecil tapi besar di sisi Allah. Sebab ramai orang nampak dia remeh, maka orang tinggalkan. Sedangkan itulah kunci, orang kata punca untuk kita mendapat kekuatan rohani kita. Kalau amalan-amalan ini kita tinggalkan, maka kita mudah terpedaya dan terpesong dengan da'yah yang menyeleweng daripada agama kita. Sebab itu kita jangan mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang mengatakan ini bukan sunnah, ini adalah bid'ah, tak perlu dibuat. Ini adalah da'yah orientalis Yahudi Nasrani untuk menjauhkan kita daripada amalan-amalan sunnah, untuk melemahkan orang kata rohani kita, supaya mereka mudah untuk memesongkan kita. Ini secara halus, secara halus. Sebab tu kita fikirkan kebaikan. Sebagaimana yang lain-lain yang di dalam solat yang perlu kita berikan tumpuan, benar sekalipun ianya hanyalah sunat. Bila mana kita bangkit daripada rokok, kita selain daripada kita sebut sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, bila mana kita menambah dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ganjarannya dinyatakan bahawa lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut untuk mencatatkan akan ganjaran pahalanya. Masya-Allah, tabarakallah. Kita telah diceritakan bahawa malaikat ini, seorang malaikat saja besarnya sayap yang dikembangkan menutupi seluruh dunia. Itu baru satu sayap malaikat. Malaikat dikabarkan ada yang 30-60 sayap. Cuba bayangkan 30 orang malaikat berebut-rebut untuk mencatatkan pahala bacaan tasbih yang diungkapkan oleh sahabat tadi ketika mana bangkit daripada rokok. Betapa banyaknya pahala. Dah, kalau kata sebesar itu malaikat berebut-rebut nak mencatatkan ganjaran pahala itu, banyak sungguh pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kecil pada pandangan kita, tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang kecil, maka tidak akan terhasil yang besar. Masalahnya masyarakat kita hari ini, mereka lebih fokus kepada amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang gah katanya. Tetapi kalau tidak dimulai dengan yang kecil, maka yang besar itu tidak akan terhasil. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, jadi kita fikirkan. Maka yang berikut ini, maka fikirlah tentang janji-janji balasan buruk yang telah Allah nyatakan bagi setiap dosa, maksiat, kemungkaran yang dilakukan, supaya kita rasa gerun untuk melakukan apa jua kesalahan. Dinyatakan kalau kata mencuri ini balasan, kalau kata menipu ini balasannya, kalau berzina ini balasannya, minum arak ini balasannya, kalau tidak tunaikan amanah ini balasannya. Allahu Akbar. Belum sempat di padang mahsyar, tuan-tuan, di dalam alam barzakh saja kita dah tak mampu untuk menanggung azab. Di alam barzakh saja kita dah tak mampu untuk menanggung azab. Bahkan sebelum ke alam barzakh, saat sakaratul maut sahaja pun kita dah tak tertanggung. Kita dah tak tertanggung. Mudah-mudahan Allah mengakhiri kita dengan husnul khatimah. Allah mempermudahkan untuk roh kita dicabut daripada jasad ini. Kalau baginda Nabi Muhammad SAW dinyatakan oleh malaikat Jibril cabutan roh daripada jasad Rasulullah SAW sebanyak 70, ada setengah mengatakan 700 kali ganda lebih ringan daripada cara dia mencabut roh daripada makhluk yang lain. Itu pun menyebabkan baginda Nabi Muhammad SAW berpeluh dahinya, meminta kepada anak dia kesayangannya membawa semangkuk air untuk meredakan kesakitan sakarat yang sedang dirasai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan bahawa terlebih sakit, lebih daripada seperti, lebih dicucuk, lebih daripada 70 tusukan pedang. Allahu Akbar. Itu baru sakit sakaratul maut.
Jadi mudah-mudahan ia mampu untuk menghindarkan kita daripada segala maksiat dan kemungkaran, insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk menghindari daripada segala kemaksiatan dan kemungkaran sepanjang umur hidup kami ini, ya Allah. Kita mohon kepada Allah. Hanya Allah yang mampu membantu kita. Diiringi dengan amalan-amalan yang kita buat, insya-Allah. Kerana kekuatan dalaman ini tidak akan terhasil dengan sendirinya, takkan. Ia hanya akan terhasil melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Begitulah sebagaimana jemaah-jemaah saya yang baru balik daripada umrah. Saya kata kita balik daripada umrah bukan automatik kita akan berubah dah. Bukan kata balik je umrah berubah jadi baik selalu dah. Dia memerlukan usaha. Pelaksanaan umrah itu hanya sebagai satu permulaan, sebagai satu momentum untuk kita menjadi asbab kita berubah. Begitu juga segala amal kebaikan yang lain. Kita datang ke masjid sembahyang bukan balik sembahyang tu jadi baik dah. Tapi sembahyang itu menjadi salah satu sebab untuk kita berubah. Kawan di masjid sembahyang takkan nak buat lagi benda tak elok. Kawan berjemaah 5 waktu sehari semalam takkan nak wasak dengan benda-benda lain. Jadi menjadi sebab. Bukan kita berubah serta-merta, tidak. Perubahan itu akan terjadi melalui amalan yang kita buat sehari-hari secara istiqamah, insya-Allah. Begitulah kita nak memantapkan kekuatan rohani kita melalui amalan. Sebab itu, sebagaimana solat 5 waktu sehari semalam secara rutin. Sebab itu amalan zikir wirid selepas sembahyang jangan ditinggalkan secara rutin. Membaca Quran setiap hari secara rutin. Apa jua yang kita buat, maka itulah yang akan menghasilkan kekuatan dalaman kita untuk menolak segala orang kata tipu daya syaitan, hasutan nafsu dan sebagainya. Kalau tak, kita tak mampu untuk menanganinya. Sebagaimana kita untuk mengelak daripada penyakit ada suplemennya, ada vitaminnya, ada vaksinnya, begitulah juga dengan diri kita, insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, kita memikirkan balasan-balasan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di alam barzakh mengatakan bahawa kubur itu secara fitrahnya adalah menyempitkan orang-orang yang berada di dalamnya sehingga bercantum bertemu antara rusuk-rusuk kita ni. Allahu akbar. Memang tugasan kubur itu adalah untuk menghimpit mereka-mereka yang melakukan dosa maksiat kepada Allah, sehingga bertemu tulang-tulang rusuk kita ni bercantum. Kita tahu tulang rusuk kita ni ada kiri dan kanan, tetapi tugas liang lahat tanah kubur itu adalah untuk menghimpit tulang-tulang rusuk itu bercantum bertemu antara yang kiri dan juga kanan. Allahu akbar. Azabnya, tuan-tuan. Begitulah juga dengan binatang-binatang yang lain, kala jengkingnya, ularnya, malaikat-malaikat yang bengis mukanya. Allah. Ini. Jadi kita fikirkan balasan-balasan azab Allah SWT. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Allahyarham Tuan Guru Nik Abdul Aziz dalam salah sebuah kitab tulisannya, bertemu janji Allah Subhanahu wa taala, kita ni nanti di padang mahsyar hanya dengan sebab azab yang Allah timpakan di padang mahsyar ketika mana kita menunggu saat untuk dihisap. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar, tunggu giliran untuk dihisap oleh Allah SWT. Jadi ketika itu, sebagaimana kita sedia maklum, kita duduk dalam suasana yang sangat panas, tidak ada pohon walaupun sepatang pokok tak ada untuk dinaungi. Dengan matahari ada yang sejengkal, ada yang sehasta, ada yang segala, ada yang duduk dalam keadaan peluhnya, yang tenggelam dalam nanahnya, hingus, darah dan sebagainya. Ada yang berjalan dengan permukaan mukanya, ada yang berjalan dengan kemaluannya. Allahu akbar, bergantung kepada amalan masing-masing. Azabnya ketika mana berada di padang mahsyar hanya saat untuk menunggu kita dihisab, maka kebanyakannya berkata kepada Allah, ya Allah, kalaulah begini azabnya berada di padang mahsyar, hanya ketika untuk menunggu saat dihisab oleh-Mu, ya Allah. Kalau beginilah keadaannya, baik tak payah hisab, campakkan je terus ke dalam neraka habis cerita. Sampai begitu sekali. Itu baru azab padang mahsyar. Ini kita fikirkan balasan-balasan azab janji-janji Allah kepada dosa dan maksiat
supaya kita rasa takut untuk melakukan kesalahan. Supaya kita rasa takut nak melakukan dosa, takut untuk mengabaikan amanah, menipu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelembutan hati kepada kita untuk kita berpegang kepada apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita fikirkan, balasan tu tak nampak di dunia kan, di akhirat esok, tapi itu payah sebab dia perkara iman. Mudah-mudahan Allah memberikan kita iman yang mantap, iman yang kukuh untuk kita merasai benar balasan itu akan Allah berikan, akan Allah zahirkan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, kita dituntut untuk berfikir tentang kekurangan diri kita. Segala kekurangan diri kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga rasa malu. Kita kena fikir kekurangan diri kita. Allah, banyak kekurangan kita. Kita bukan maksum. Kita dapat datang ke masjid pun atas izin Allah. Kita dapat sembahyang pun atas izin Allah. Kita dapat bangun malam, kita dapat baca Quran, kita dapat berzikir, dapat bercakap di hadapan, begitu begini, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun dengan daya upaya kita. Malu kita di hadapan Allah. Kita sembahyang Allahu Akbar, mengangkat takbir kalau ihram yang menjadi rukun, Allahu Akbar. Belum pun sempat kita nak baca doa iftitah, belum pun sempat kita nak baca surah Fatihah, macam-macam benda dah datang dalam kepala kita. Hayal ke lain, sedangkan kita di hadapan Allah, sedangkan kita mempersembahkan persembahan kepada Allah, kita nak berbicara dengan Allah, tapi kita jauh dah melayang ke lain. Baru nak baca Fatihah tak ada habis dah ada lain pula datang lagi, hayal lagi kan. Perbuatan kita pula, kita masih ragu-ragu, betul ke takbir aku begini, betulkah rokok aku ini sempurna sebagaimana yang Rasulullah SAW buat, ataupun kita buat ikut nak hati kita je, ikut dan kita suka takbir gini, rokok ini ikut suka aku. Ni banyaknya kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kita pula rasa, ya Allah, aku ni banyak dosa tapi tak malu datang menghadap kepada-Mu, ya Allah. Banyak dosa tapi mengangkat tangan mohon itu dan ini kepada Allah. Minta berjaya, minta gitu, minta gini, macam-macam kita minta. Tapi dalam masa yang sama kita banyak melakukan dosa. Allah, rasa tak layak kita nak minta. Rasa malu daripada Allah dengan ibadah yang kita buat, yang pasti ianya tidak sempurna. Entah Allah terima, entah Allah tak terima. Dan kita tak tahu Allah terima tak terima ibadah kita ni di akhirat esok. Ke akhirat esok baru kita tahu. Sekarang kita tak tahu. Sekarang ni kita hanya mengandaikan sahaja. Ni kita sembahyang jarak-jarak ni, betul tak Allah terima? Tak tahu. Nak tahu Allah terima tak tahu, akhirat esok. Tapi kalau tak terima, rugi kita 2 tahun. Kalau Allah terima, alhamdulillah. Sebab kita tak tahu ibadah kita ni Allah terima ke tak Allah. Kita rasa-rasa betul dah, rasa-rasa ya dah. Sebagaimana kisah seorang penenun baju. Saya tak pasti dah cerita ke belum lagi. Kalau dah cerita tak apa, kita ulang siaran, tak ada masalah. Kan cerita Piramli pun kita tengok 5-6 kali tak ada hal lah. Duk ingat dialog yang sama tapi tengok juga. Sebagaimana kisah seorang penenun baju. Pada satu zaman seorang penenun, tukang jahit hebat. Lalu ditempah pakaian oleh sultan, menempah baju padanya. Dia ni memang tukang jahit raja. Jadi bila mana raja memesan kepada sebuah pakaian, sebuah baju, sepasang baju, dia menenun dengan sepenuh tekunnya dan dengan jahitannya sekemas mungkin, sebaiknya, yang pada pandangan dia tidak ada sedikit pun cacat celah pada pakaian yang dia jahit. Sebagai salah seorang penjahit profesional, tak ada cacat celah. Butang, lubang butangnya, jahitannya kemas bertemu. Ya Allah, memang dibuat dengan penuh teliti. Sebab baju sultan, takut nanti sultan murka teruk. Jadi bila saat pakaian itu telah pun siap sempurna, lalu diserahkan kepada sultan. Bila sampai kepada sultan, sultan memanggil tukang jahit tersebut.
Dia pun berdebar dah. Apa pula Sultan panggil ni? Dah siap tepat pada masanya. Buat pula dengan penuh ketelitian, dengan kualiti kain benang yang sangat yang terbaik. Lalu bila mana dipanggil oleh Sultan, Sultan menyatakan satu persatu kekurangan, kecacatan pada pakaian yang telah dijahitnya. Allah, ini tak kena, itu tak kena, ini tak betul, ini tak betul. Menangis si penjahit ini tadi, menangis. Lalu Sultan bertanya, mengapa engkau menangis? Aku tidak akan menghukum kamu, kerana aku tahu kamu telah buat sebaik mungkin. Cuma aku menyatakan kekurangan, kecacatan yang ada pada pakaian ini sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Lalu penjahit ini mengatakan, aku bukan menangis kerana kesilapan, kesalahan aku sebagaimana yang kau katakan wahai Sultan, tetapi aku menangis memikirkan segala amal ibadah aku yang telah aku buat selama ini, yang aku rasakan sebaik mungkin, sesempurna mungkin telah aku laksanakan. Tetapi kalau beginilah hal keadaannya, hanya dengan pakaian ini sudah banyak kecacatan, kekurangannya di sisi manusia, apatah lagi ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, sudah pasti banyak kecacatan, sudah banyak kekurangannya. Namun sebagaimana para alim ulama mengatakan, bila mana kita melakukan sesuatu ibadah, kita sertai dengan dua perasaan. Yang pertama perasaan khauf, takut tadi, ya Allah, takutnya ibadah kita Allah tak terima, takutnya ibadah kita ini cacat, celah, compang camping sana sini, sempurna tak buat sebagaimana yang Rasulullah ajar dan sebagainya. Allah. Tapi di sana kita sertai dengan satu lagi perasaan, yakni perasaan roja, iaitu perasaan sepenuh pengharapan agar Allah menerima ibadah kita ni, walaupun cacat celahnya, walaupun terkurang sana sini, walaupun compang camping sana sini, tapi dengan sifat rahmat, dengan sifat rahimnya Allah SWT, Allah terima juga ibadah kita. Jadi 5 perkara yang perlu kita fikirkan, insya-Allah mudah-mudahan dapat memberikan pengajaran kepada kita. Berusahalah sedaya upaya untuk kita melakukan segala macam amal kebaikan walaupun sekecil-kecil perkara, kerana itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, agar menjadi penyelamat kita di akhirat kelak yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebut kekurangan pada kelemahan diri pribadi saya sendiri, saya akhiri dan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.